Selamat sejahtera kepada Dr. Fazila dan rakan sekalian. Hari ini kita ingin membentangkan tentang tajuk gangguan seksual dan kes pulih di institusi pendidikan. Nama saya Anthony Podiala sebagai Ketua bagi Grup 5. Dan ahli-ahli saya adalah Jelita, Nigila, Nurina dan Nur Izzati. Selamat sejahtera kepada Puan Fazila. Kami dari Grup 5 ingin membentangkan tentang menangani isu gangguan seksual dan buli dalam institusi pendidikan. Gangguan seksual dan tingkah laku buli merupakan satu perbuatan yang besar yang berlaku di pelbagai institusi pendidikan seperti sekolah rendah, sekolah menengah, kolej di mana IPTE ataupun IPTS. Pengiktirafan gangguan buli dan seksual dalam institusi pendidikan adalah penting untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat, meningkatkan kesedaran dan juga menyokong untuk semua pelajar dalam keadaan yang selamat. Selain itu, misalnya tingkah laku yang mengganggu seksual di institusi pendidikan termasuk komen seksual yang tidak sesuai, sentuhan yang tidak diingini, tekanan atau paksaan berkaitan seksualiti dan perkongsian bahan atau imej yang tidak sesuai. Seterusnya pula adalah latar belakang di mana gangguan seksual dan buli dalam konteks institusi pendidikan merupakan masalah yang serius yang menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan pelajar serta persekitaran pembelajaran yang sihat. Fenomena ini boleh berlaku di semua jenis institusi pendidikan termasuklah sekolah rendah, sekolah menengah, kolej dan universiti. Gangguan seksual dan ugutan selalunya melibatkan ketidakseimbangan kuasa antara pelaku dan mangsa. Pelakon yang lebih kuat dari segi sosial, fizikal atau autoriti sering mengambil kesempatan di atas kelemahan dan kebergantungan mangsa untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut kajian oleh All Women's Action Society, sebanyak 79.4% daripada hampir 300 kes gangguan seksual di institusi pendidikan melibatkan pendidik dan pihak berkuasa sekolah. Objektif kajian yang pertama adalah untuk mengkajikan punca-punca pelaku isu gangguan seksual dan buli di institusi pendidikan. Objektif yang kedua adalah untuk mengenal pastikan ciri-ciri gangguan seksual dan buli di institusi pendidikan. Objektif kajian yang ketiga adalah untuk menghuraikan kesan-kesan isu gangguan seksual dan buli di institusi pendidikan. Seterusnya adalah perbincangan dan dapatan kajian. Dapatan kajian yang pertama adalah untuk mengenal pasti ciri-ciri gangguan seksual dan buli yang berlaku di institusi pendidikan. Ciri-ciri gangguan seksual yang pertama adalah melalui gangguan secara lisan. Gangguan secara lisan adalah dalam bentuk penggunaan bahasa lucah melalui perbualan secara bersemuka maupun secara atas talian, berjenaka, membuat bunyi-bunyi yang tidak menyenangkan dan memberi komen atau pujian yang berunsur ke arah seksual. Perkara ini sering terjadi dalam kalangan pelajar di setiap institusi pendidikan. Namun, ada segelintir mangsa yang tidak perasan atau sedar tentang gangguan ini. Kerana kebiasaannya mereka menggunakan ayat yang berkias. Jadi, mangsa ini tidak dapat mengetahui bahawa mereka telah diganggu secara seksual iaitu gangguan secara lisan. Yang kedua adalah gangguan bukan lisan iaitu isyarat. Iaitu gangguan ini adalah menggunakan isyarat seperti menjerit lidah, menggigit bibir, merenung, menggoda, mengintai dan menggunakan isyarat lain yang seakan ke arah gangguan seksual. Gangguan ini juga diterjemah untuk menggambarkan keinginan seksual kepada mangsa. Oleh itu, setiap pelajar haruslah peka dengan tindak tanduk yang ditunjukkan oleh orang sekeliling. Yang ketiga, gangguan fizikal. Gangguan ini boleh dilihat apabila individu tersebut berani melakukan sentuhan fizikal. Contoh gangguan fizikal seperti meraba, memeluk, memegang dan mencium. Mangsa telah diikuti secara senyap-senyap atau kerap ataupun dengan secara sengaja untuk dilakukan gangguan fizikal yang tidak memerlukan
sebarang sentuhan. Ini bermaksud pemangsa mengikut setiap gerak-geri mangsa. Ini telah menyebabkan mangsa berasa terancam, tersinggung dan terhina. Seterusnya yang keempat adalah gangguan psikologi. Gangguan psikologi terdiri daripada memujuk atau merayu si mangsa secara berterusan, iaitu mempelawa mangsa untuk keluar bersama-sama, mengugut, mendesak atau memaksa. Hal ini secara langsung telah mengakibatkan mangsa berasa takut dan mempunyai tahap kerisauan yang tinggi yang boleh menjejaskan aktiviti harian. Gangguan ini juga boleh melalui peralatan komunikasi seperti telefon, komputer dan email atau di mana-mana aplikasi secara atas talian. Seterusnya gangguan visual. Gangguan visual dikategorikan sebagai gangguan yang menggunakan pelbagai jenis peralatan komunikasi seperti menghantar nota, SMS, gambar, bahan bacaan berunsur seksual dan juga objek. Gangguan ini ditujukan secara terang-terangan kepada mangsa. Kes yang sering berlaku adalah pelaku menghantar gambar-gambar yang tidak senonoh kepada mangsa melalui aplikasi seperti WhatsApp, Telegram dan Instagram. Ini telah mengakibatkan mangsa terasa tidak selesa dan terancam. Seterusnya adalah ciri-ciri buli. Yang pertama adalah buli fizikal. Buli fizikal adalah buli yang melibatkan aksi agresif yang menyebabkan kecederaan pada badan. Ciri-ciri buli fizikal antaranya memukul, menendang, meludah dan menyembunyikan serta merampas dan merosakkan harta benda orang lain dan melakukan perlakuan yang jahat. Pada tahun 2017, berlaku kejadian buli pada pelajar sekolah menengah di Pulau Pinang. Pelajar tersebut dibuli dengan dahsyat sehingga menyebabkan kematian. Kebanyakan kes buli fizikal yang dilakukan adalah tidak berperi kemanusiaan seperti yang terjadi kepada Allahyarham Zulfarhan Osman Zulkarnain yang pernah menggemparkan Malaysia akibat dibuli. Yang kedua adalah buli sosial. Buli ini adalah buli yang dilakukan dengan niat supaya seseorang itu berasa terpinggir. Ia dikenali juga sebagai buli berhubungan atau buli emosi. Contoh buli sosial seperti enggan berinteraksi dengan seseorang, memulaukan, menyebarkan kabar angin yang tidak benar dan memalukan seseorang di depan orang ramai dan mengajak orang lain untuk membenci dan membuli seseorang itu. Buli sosial adalah kejadian yang licik dan tidak disedari oleh ibu bapa serta guru. Sebagai contoh, seorang pembuli dia cuba membuli rakan sekelasnya untuk tidak berkawan atau memulaukan rakannya kerana kawan dia ni macam pandai. So dia mengajak atau menyebarkan kabar angin yang tidak betul, cakap kawan dia ni jahat ke, tak nak berkongsi ilmu. So mengakibatkan si mangsa berasa sedih dan terancam kerana beliau berasa terpinggir. Seterusnya buli lisan. Buli lisan adalah melalui percakapan maupun penulisan. Contohnya rakan-rakan dia mengusik, mengancam, mengejek, menghina atau menyebarkan kabar angin. Kes yang sering berlaku adalah seperti menghina nama seseorang dan mengejek bentuk badan seseorang. Buli ini adalah yang sering berlaku di institusi pendidikan, terutamanya di sekolah. Sebagai contoh, pelajar sekolah rendah atau sekolah menengah yang sering kita ketahui adalah rakan mengejek nama ibu atau bapa. Ini adalah tidak sepatutnya berlaku di sekolah dan ia perlu dibendung dan dicegah dengan segera sebelum ia mendorong kepada buli fizikal. Seterusnya buli cyber. Buli cyber adalah buli yang menggunakan teknologi maklumat seperti penggunaan email,
mesej dan aplikasi seperti Facebook dan Instagram, panggilan telefon dan permainan internet. Buli cyber ini mengganggu serta telah memalukan mangsa. Ada juga kes yang menyebarkan video yang mengaitkan sebagai ugutan kepada si mangsa. Jadi si mangsa ni berasa ketakutan dan terancam akibat diugut. Penggodaman juga adalah salah satu jenis buli cyber yang jarang berlaku di institusi pendidikan. Buli cyber menyebabkan kebimbangan yang berterusan kerana perbuatan tersebut sukar dikenal pasti siapa pelakunya. Malaysia telah menguatkuasakan Seksyen 21 dan 211 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1995. Seksyen 211 adalah larangan pemberian kandungan celik, manakala bagi Seksyen 233 adalah penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Ini kejadian buli cyber perlu dibendung dengan cepat supaya dapat mengurangkan masa-masa buli ini. Seterusnya adalah buli prasangka. Buli prasangka yang timbul apabila pendapat, kepercayaan dan pemikiran seseorang itu tidak diterima oleh orang lain dan jatuh menjadi prasangka buruk. Pembuli biasanya akan merendah-rendahkan atau mempelekeh pendapat seseorang. Ini berlaku kerana pembuli kurang memahami pendapat seseorang dan tidak ingin untuk mencuba memahaminya. Kes yang sering berlaku di Malaysia adalah buli yang bersifat rasis atau antara kaum. Seterusnya, buli seksual. Buli seksual terjadi apabila pembuli mensasarkan seorang secara seksual dan kebiasaan mangsanya adalah perempuan. Walau bagaimanapun, tidak bermaksud lelaki tidak pernah menjadi mangsa kepada gangguan seksual tersebut. Gangguan ini bukan sahaja boleh berlaku antara jantina yang berlainan, tetapi mengganggu jantina yang sama jenis pun. Gangguan seksual ini tidak kira peringkat umur. Biasanya individu yang lebih tua mengganggu individu yang lebih muda. Pada tahun 2022, terdapat satu kes pelajar sekolah menengah berasrama yang menjadi mangsa buli seks oral oleh rakannya hingga menyebabkan beliau membuat cubaan bunuh diri akibat tekanan dan mangsa tersebut berasa terancam. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Roslan. Nombor metrik saya adalah B0622102998. Hari ini saya akan membentangkan bahagian dapatan kajian, iaitu daripada objektif yang nombor 2, iaitu untuk mengenal pasti punca-punca berlakunya gangguan seksual dan buli di institusi pendidikan. Terdapat 3 punca-punca utama, iaitu kurang didikan agama, mempunyai masalah gangguan mental dan juga pengaruh media sosial. Saya akan terangkan punca yang pertama, iaitu kurang didikan agama. Kurang didikan agama ini bukan bermaksud mereka tidak pernah mempelajari dan mempraktikkan apa yang mereka belajar daripada agama mereka. Tetapi ini kurang didikan agama yang saya dapati adalah mereka terlalu lebih untuk mengikut hawa nafsu dan juga perasaan tanpa menghiraukan akibat yang akan mereka alami daripada perbuatan yang mereka lakukan, iaitu perbuatan gangguan seksual dan buli lah. Seterusnya, mereka juga tiada amalan kepada amal makruf nahi munkar. Amal makruf nahi munkar ini adalah bermaksud mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Daripada
pengamalan amar ma'ruf nahi munkar ini, kita dapat tengok daripada satu kes yang telah menggemparkan Malaysia, iaitu kes yang berlaku kepada Zulfarhan Osman Zulkarnain, iaitu penuntut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Pada mulanya berpunca daripada Allahyarham itu sendiri yang mencuri komputer riba, tetapi rakan-rakannya telah menuduh dia dan 17 rakannya yang lain telah sengaja menyebabkan kecederaan terhadap mangsa, iaitu Zulfarhan sendiri, dan untuk memaksa Zulfarhan mengaku akan perbuatannya tersebut. Akibat daripada kecederaan yang dihadapi oleh Zulfarhan itu sendiri telah menyebabkan kematian, dan daripada peristiwa ini dapat jadi hal yang rakan-rakan Allahyarham Zulfarhan sangat tidak berperi kemanusiaan dan tidak menggunakan saluran yang betul untuk membuat pengaduan kepada pihak yang tertentu lah. Jadi di sini telah menimbulkan persoalan, iaitu mengapa salah seorang daripada mereka yang memukul ataupun melihat kejadian tersebut tidak sedar ataupun tidak menegur rakan-rakan mereka yang lain, dan mereka tidak mengaplikasikan perbuatan amalan amar ma'ruf nahi munkar ini. Punca yang kedua adalah mempunyai masalah gangguan mental. Biasanya ramai yang beranggapan bahawa berpakaian seksi ataupun tidak menutup aurat dengan sempurna adalah punca kepada gangguan seksual yang berlaku, tetapi sebenarnya mereka yang berpakaian sopan dan menutup aurat juga boleh menjadi mangsa kepada gangguan seksual ini. Dan tanggapan jumun ini telah dipatahkan oleh pakar psikiatri Pusat Perubatan Universiti Melaya, iaitu Dr. Rusti Abdul Rashid, berkata buli tidak berlaku tanpa sebab, kerana berkait dengan emosi seseorang. Tambahnya lagi, sesiapa sahaja juga boleh menjadi buli dan boleh juga menjadi pengganggu kepada gangguan seksual itu sendirilah. Seterusnya, berkemungkinan masalah gangguan mental ini berlaku berkemungkinan bermula daripada rumah, kerana mengalami tekanan perasaan, dan juga ataupun pembuli ini juga pernah mempunyai sejarah menjadi mangsa buli. Seterusnya, punca yang terjadinya masalah gangguan mental ini juga boleh terjadi daripada disebabkan oleh latar belakang keluarga yang bermasalah, seperti ibu bapa yang sering bergaduh di rumah, dan juga penceraian antara ibu bapa menyumbang kepada masalah gangguan mental kepada si pelaku inilah. Menurut pakar psikologi dan kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Dr. Fauzia Muhammad Saad, dalam temu bual bersama wartawan Sinar Harian, masalah mental ini biasanya berlaku disebabkan daripada masalah ketagihan, di mana pelaku itu gemar melakukan perkara-perkara yang tidak senonoh dan tidak sepatutnya lah. Punca yang ketiga adalah pengaruh media sosial. Disebabkan teknologi telekomunikasi yang kian berkembang pada masa kini telah menjadikan media sosial itu sebagai pemudah cara untuk berhubung dengan masyarakat, berhubung dengan orang antara satu sama lain. Menurut pakar kriminologi Universiti Utara Malaysia UUM, iaitu Dr. Zalmizi Husin, kebiasaannya si pelaku ini akan menghampiri mangsanya menggunakan aplikasi WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook dan Tinder. Media sosial ini juga menjadi
salah satu lubuk kepada pelaku untuk mencari, memerangkap dan mengajak mangsa ke arah perilaku seksual. Okey. Di institusi pendidikan tidak kira di institusi pendidikan kerajaan maupun swasta, masalah sedemikian sering menjadi isu utama yang diperbualkan. Namun contohnya ada juga kes-kes seperti pensyarah yang menjadikan perihal seks itu sebagai bahan jenaka ketika berbual di satu aplikasi seperti contohnya WhatsApp, dan ada juga pelajar perempuan yang suka menggoda pensyarah mereka dan juga rakan-rakan mereka yang lain. Okay. Seterusnya saya akan terus pergi kepada untuk menghuraikan kesan-kesan gangguan seksual dan juga buli di institusi pendidikan. Terdapat 3 kesan-kesan yang saya dapati, iaitu pertama, mengalami masalah kesihatan dari segi mental dan juga fizikal. Kedua, mencemarkan imej institusi pendidikan itu sendiri. Dan ketiga, mewujudkan masalah sosial antara mangsa dan orang sekeliling. Okay. Kita pergi kepada kesan yang pertama, iaitu mengalami masalah kesihatan dan dari segi mental dan fizikal. Saya akan rungkaikan daripada segi mental terdahulu, iaitu selepas daripada kejadian ataupun aktiviti yang mangsa yang telah selepas daripada kejadian yang mangsa hadapi, kebiasaannya mangsa akan mengalami keresahan dan lebih cenderung untuk terkena kepada serangan panik secara mengejut. Ini dapat dipastikan dengan ini dapat dibuktikan melalui Presiden Persatuan Psikiatri Malaysia, iaitu Dr. Hazil Zakaria, yang menyatakan bahawa trauma yang dihadapi oleh mangsa disebabkan gangguan seksual boleh menjadi satu bentuk buli, penindasan, ketidakadilan bagi mereka iaitu mangsa sepanjang mereka membesar. Okay. Mereka juga berkemungkinan besar akan mengalami gangguan stres pasca trauma, iaitu PTSD. PTSD ini akan mengakibatkan mereka lebih sensitif, kesukaran tidur, mengalami mimpi buruk dan juga akan selalu terkenangkan masa-masa lalu, lagi ketika mereka menghadapi kejadian yang tidak diingini itulah. Okey. Daripada segi fizikal pula, mangsa akan mengalami perubahan fizikal badan yang ketara, sama ada kurang selera makan ataupun turun berat badan, dan juga badan mereka akan lesu. Mengikut sudut pandangan saintifik, perkara ini dikenali sebagai penyakit bulimia nervosa yang disebabkan oleh kritikan orang ramai terhadap bentuk badan mangsa. Kebiasaannya, pengidap penyakit ini tidak akan sedar dan dengan perbuatan mereka terhadap gangguan pemakanan yang dihadapi oleh mereka itu sendiri. Okey. Ada juga antara mereka yang juga tidak mampu untuk menentang secara fizikal, kerana si pelaku ini akan memilih mangsa yang tidak berani dan juga takut untuk berlawan. Senang cerita, lemah lah. Okey. Yang kedua pula, kesan yang kedua pula adalah mencemarkan imej institusi pendidikan. Okey. Kita tahu institusi pendidikan ini menjadi tempat untuk melahirkan modal insan yang berkualiti buat negara kita, iaitu Malaysia, dan sudah pastinya terdapat aktiviti-aktiviti seperti gangguan seksual dan buli ini yang telah mencemarkan imej institusi pendidikan itu sendiri. Memang tidak dapat dinafikan juga terdapat kepincangan dalam cara pentadbiran
institusi pendidikan itu sendiri untuk mengendalikan kes-kes yang telah mengakibatkan pelajar atau mangsa iaitu itu sendiri, dan ada juga antara mangsa itu sendiri yang terpaksa menceritakan hal yang sebenar yang terjadi pada mereka kepada media sosial dengan harapan aduan yang mereka sampaikan, aduan yang mereka laporkan itu akan mendapat perhatian umum. Okey. Terdapat satu contoh yang saya boleh bagi, iaitu kejadian buli yang membabitkan 10 pelajar maktab rendah Sains Mara di Kuala Kangsar, Perak. Mereka telah dibuang sekolah kerana mencemarkan nama baik sekolah disebabkan oleh perbuatan terkutuk mereka itu sendiri. Tetapi dalam isu ini terdapat satu lagi isu yang telah menjadi persoalan, iaitu pelajar-pelajar yang dibuang ini telah menjadi beban ataupun menjadi masalah kepada guru-guru sekolah harian yang menerima pelajar ini. Dan kesan daripada ini juga ada segelintir ibu bapa yang trauma dan tidak berani untuk menghantar anaknya ke asrama maupun tinggal lama di institusi pendidikan itu sendiri jugalah. Okey. Ada juga antara kes seperti seorang pensyarah yang membuat gangguan seksual kepada pelajarnya sendiri. Seperti satu contoh yang boleh saya bagi contoh, iaitu pelajar UiTM yang UiTM Sekamat telah membuat perkongsian di aplikasi Twitternya dan berpuas hati dengan tindakan yang diambil oleh pihak universitinya itu sendiri yang melucutkan jawatan pensyarah yang pernah membuat gangguan seksual terhadapnya dan juga pelajar-pelajar lain. Kesan yang ketiga pula adalah mewujudkan masalah sosial antara mangsa dan orang sekeliling. Dapat saya ungkapkan di sini, mangsa gangguan seksual ataupun mangsa buli sudah tentu enggan mahu ke sekolah ataupun mahu ke universiti, kolej ataupun di mana-mana tempat institusi pendidikan mereka itu sendiri, kerana mereka mempunyai kerisauan dan ketakutan dalam diri mereka. Seterusnya, mereka juga akan mengalami tidak fokus apabila berada di dalam kelas, dan suasana pembelajaran juga akan menjadi lain kepada mereka. Okey. Selain itu ada juga yang mengatakan bahawa masa buli ini juga akan menjadi terlalu emosi apabila dewasa dan juga boleh menjejaskan perhubungan sesama manusia. Mereka yang menjadi mangsa ini akan sukar mempercayai orang dan juga mereka selalu membuat satu tindakan yang tanpa menghiraukan perasaan orang lain, iaitu mereka akan membuat keputusan yang lebih mementingkan diri mereka sendirilah. Tambahan lagi, mangsa buli dan mangsa gangguan seksual ini juga akan mempunyai personaliti yang tidak pandai bersosial dan suka mengelakkan diri daripada menyahut cabaran. Ada kalanya mereka berada dalam situasi ataupun keadaan yang apabila mereka berada di dalam situasi atau keadaan yang mereka tidak pernah mengalaminya ataupun tidak pernah merasai pengalaman itu, mereka akan menjadi seorang yang pendiam dan lebih berhati-hati apabila ingin berbicara. Sekadar itu sahaja pembentangan saya untuk hari ini, dan terima kasih. Selamat sejahtera Doktor dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya ingin membentangkan tentang langkah untuk mengatasi masalah gangguan seksual dan buli di institusi pendidikan.
Langkah pertama ialah mendapatkan khidmat kaunseling. Setiap institusi pendidikan wajib mewujudkan kemudahan khidmat kaunseling bagi membolehkan mangsa mengadu masalah dan mendapatkan bantuan daripada pakar kaunselor. Peranan khidmat kaunseling adalah memberi nasihat dan motivasi kepada mangsa berkaitan dengan cara mengendalikan permasalahan serta pengetahuan untuk melindungi diri daripada gangguan seksual dan buli di institusi pendidikan. Sebagai contoh, kita kena share masalah kita kepada salah seorang yang pakar seperti kaunselor. Apabila kita terlibat dalam masalah gangguan seksual dan buli, kita kena share kepada kaunselor sebab ada masalah yang kita boleh selesai, ada masalah yang kita tak boleh selesai. Oleh sebab itu, kita kena share kepada kaunselor untuk mendapatkan solution yang betul, dan pelajar pun tidak akan ambil tindakan yang buruk. Langkah kedua adalah memberikan amaran kepada pelaku bahawa tindakannya adalah salah satu bentuk gangguan seksual dan buli. Hal ini dikatakan demikian kerana segelintir pelajar melakukan perkara ini untuk keseronokannya dan tidak menyedari penderitaan yang akan dialami oleh mangsa. Sebagai contoh, zaman sekarang budak usia 4 tahun pun mempunyai phone dan pandai menggunakannya. Semasa menggunakan phone, diorang guna TikTok. Dalam TikTok ada banyak scenes macam bully macam tu. So diorang ingat perkara itu sebagai perkara yang macho. So budak-budak tersebut akan melakukan perkara tersebut di institusi pendidikan dan di sekolah. Oleh sebab itu menjadi salah satu kes buli dan kes gangguan seksual. Sebab itu, sebelum memberi pertuduhan hukuman di atas nama pelajar yang melakukan kesilapan tersebut, pihak berkuasa perlu memberikan amaran secara lisan ataupun email dan menghantarkan surat kepada ibu bapa supaya ibu bapa dapat mengetahui apa kesilapan yang dibuat oleh anak mereka dan mereka akan membantu untuk menambahbaikkan sikap pelajar tersebut. Langkah ketiga adalah memperkasakan pemerhati. Mengajar kepada pelajar cara menjadi pemerhati yang aktif dengan bertindak untuk menghentikan kejadian gangguan seksual dan buli di institusi pendidikan. Galakkan untuk pelajar untuk memaklumkan pihak berkuasa tentang sebarang kejadian yang mereka perhatikan dan memberikan sokongan kepada mangsa. Sebagai contoh, ada mangsa yang takut untuk memberitahu apa yang beliau mengalami. Oleh sebab itu, apabila kita ada salah seorang pelajar yang aktif, salah seorang pemerhati yang aktif, kita dapat mengetahui perkara tersebut dan boleh mengambil tindakannya. Langkah keempat adalah menilai dan mengemaskini dasar secara kerap, menilai secara berterusan berkesanan dasar dan strategi pencegahan. Kumpul data tentang insiden, jalankan tinjauan dan dapatkan maklum balas daripada pelajar, kaki tangan dan ibu bapa untuk mengenal pasti bidang yang memerlukan penambahbaikan. Hal ini dikatakan demikian kerana mungkin pihak berkenaan dapat mengenal pasti punca gangguan seksual dan menanganinya jika mereka terus mengkaji isu tersebut. Jadi, isu gangguan seksual dan institusi awam dapat dikurangkan. Langkah kelima adalah memberikan pendidikan dan kesedaran tentang konsep gangguan seksual. Wujudnya tanggapan dan persepsi yang berbeza tentang konsep gangguan seksual dan buli menyebabkan kebanyakan daripada mereka menganggap perlakuan tersebut adalah satu gurauan. Oleh sebab itu, mengetengahkan pendidikan dan kesedaran tentang konsep gangguan seksual ke mata umum bagi menyedarkan masyarakat tentang situasi yang berlaku serta mengambil langkah yang berpatutan. Langkah keenam adalah kepimpinan dan komitmen institusi. Kepimpinan di semua peringkat harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencegah gangguan seksual dan buli di institusi pendidikan. Perkara ini wujudkan budaya di mana accountability dan rasa hormat dihargai dan mengutamakan kesejahteraan pelajar dan kaki tangan. Pemimpin termasuk pentadbir sekolah, pengetua, ahli lembaga
pengarah harus terlibat secara aktif dalam usaha untuk mencegah gangguan seksual. Sebagai contoh, apabila salah satu institusi memberi full komitmen untuk mencegahkan perkara kes buli dan gangguan seksual, masalah tersebut akan dapat dikenal pasti dengan lebih teliti dan boleh mengurangkan kadar kejadian gangguan seksual dan buli di institusi pendidikan. Langkah ketujuh adalah mewujudkan dasar dan prosedur yang jelas dan komprehensif khususnya menangani gangguan seksual. Dasar ini harus menggariskan tentang kejadian gangguan seksual, mekanisme, pelaporan, proses penyiasatan dan tindakan tata tertib. Oleh sebab itu, memastikan dasar-dasar ini sampaikan secara meluas dan mudah diakses oleh semua ahli institusi pendidikan. Hal ini dapat mengurangkan kejadian gangguan seksual dan buli di institusi pendidikan. Terdapat juga 2 kes buli yang telah berlaku di Malaysia pada 2017. Salah seorang remaja yang bernama Navin, 18 tahun, dibuli dan dipukul dengan kejam oleh sekumpulan remaja di jalan kaki bukit Georgetown, Pulau Pinang sehingga mati otak selain mengalami kecederaan di bahagian dubur dan meninggal dunia selepas 5 hari koma di unit rawatan rapi Hospital Pulau Pinang. Selain daripada itu, kita juga terdapat salah satu kes iaitu kes kematian Kadet Laut UPNM Zulfarhan Osman Zulkarnain berusia 21 tahun akibat didera oleh beberapa rakan universiti selepas dituduh mencuri komputer riba milik rakannya menimbulkan persoalan tahap keselamatan di institusi pengajian tinggi. Lain daripada itu, seterusnya, langkah-langkah untuk mengatasikan masalah gangguan seksual dan buli di institusi pendidikan. Yang ke-8 adalah pendidikan agama. Pendidikan agama merupakan elemen penting dalam kehidupan seseorang kerana pendidikan agama membentukkan seseorang itu peka kepada dosa atau pahala. Contohnya, kalau seseorang ingin mencubakan membuat yang jahat, mereka akan ingat kepada ajaran agama dan mereka akan memberhentikan perlakuan mereka. Seterusnya, langkah yang ke-9, peraturan yang tegas. Pihak kerajaan belum mewujudkan peraturan yang dapat dikenakan tindakan sewajarnya terhadap pembuli dan peraturan tersebut perlulah dilaksanakan tanpa berasa berat. Contohnya, pihak kerajaan kena ambil tindakan kepada bersalah-bersalah yang membuat kesalahan tentang mengupakan peraturan supaya menjadi amaran kepada mereka. Seterusnya, langkah yang ke-10 adalah peranan media. Media masa sama ada media elektronik, media internet maupun media cetak, hendaklah bertanggungjawab kepada sosial kita dalam menangani masalah buli. Contohnya, pihak media boleh menyiarkan video-video yang positif dan anti-buli kepada lapisan masyarakat. Seterusnya, langkah yang ke-11 adalah poster. Poster-poster larangan membuli hendaklah dicetak oleh pihak berkenaan dan diedarkan serta ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis, contohnya di kawasan bus stop atau kawasan awam. Pelakuan ini akan mengingatkan pihak-pihak lapisan masyarakat yang ingin membuat kesalahan. Langkah yang terakhir adalah peranan NGO. Badan-badan kerajaan dan NGO patutlah sama ada atau secara bersendirian ataupun secara bergabung tenaga melanjutkan kempen-kempen yang boleh menyedarkan masyarakat supaya mengurangkan isu buli. Contohnya, NGO boleh mengadakan kempen-kempen atau program kepada pihak remaja kini supaya mengurangkan kes buli atau gangguan seksual.
di kawasan sekolah atau di institusi pendidikan. Akhirnya, langkah-langkah yang disebutkan akan mewujudkan hasil yang baik kepada lapisan masyarakat supaya kes gangguan seksual atau buli dikurangkan seterusnya. Kesimpulannya, gangguan seksual dan buli adalah isu berleluasa yang terus menjejaskan institusi pendidikan di seluruh dunia. Masalah ini mempunyai akibat yang serius kepada mangsa, mewujudkan persekitaran pembelajaran yang permusuhan dan tidak selamat. Dengan memupuk budaya yang menghormati, empati dan sifat toleransi terhadap gangguan seksual dan buli, institusi pendidikan boleh mewujudkan persekitaran yang lebih selamat dan inklusif yang menggalakkan kesejahteraan dan kejayaan akademik semua pelajar. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.